المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, 25 tu di peringkat yang mana tu? Atas sekali ya? Peringkat kedua. Pada waktu Khadijah dilanda, delima ya? Okey. Pada waktu Khadijah dilanda dilema, datanglah sahabatnya Nafisah binti Munabbih menjadi betul? Bukan, ibu-ibu punya dengan saya punya lain pula. Ketulusan tutur kata. Ni. Ini semua pakai buku yang ini. Betul. Jadi confusing sebab dia punya buku dia lain. Saya tanda kat sini. Tapi saya punya buku 29. Ketulusan tutur kata Khadijah itu membuat hati Nabi tenang dan tenteram lantaran isterinya mempercayai apa yang berlaku pada dirinya. Rezeki kepada Nabi SAW dan juga kepada para suami apabila mendapat isteri yang memahami. Ini suatu nikmat yang jarang untuk kita syukuri. Namun itulah kekuatan kepada seorang individu itu bila dapat pasangan yang faham. Tak payah banyak cakap, kadang-kadang tak payah cakap pun ibu-ibu. Dia tengok pun, dia dah tahu dah sepatutnya apa yang dia kena buat. Betul tak? Bila Nabi menggigil, bila Nabi ketakutan balik, tak payah disuruh tolong tenangkan aku, tak payah. Tapi apa yang Sayyidatina Khadijah buat, diambilnya selimut dan dibaluti, selimuti badan Nabi kita yang sedang ketakutan, yang sedang terkejut dengan apa yang baru berlaku kepada dirinya, kepada baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi SAW diberikan sokongan dalaman, sokongan jiwa ibu-ibu. Bila pasangannya memahami dan tidak menuduh yang bukan-bukan kepada keadaan musibah ataupun kita panggil suatu yang tak biasa kena pada pasangan kita, tapi pasangan kita faham. Sikap seorang isteri yang cerdas dan amat bijaksana itu tidak terhenti setakat di situ. Sebaliknya Khadijah pergi menemui sepupunya Waraqah bin Naufal. Maksudnya ibu-ibu dalam keadaan itu isterinya bertindak, kita panggil apa dia ada usaha. Jadi seorang isteri ini dia bukan sahaja dia apply je apa yang suami suruh, tapi terkadang isteri itu yang memulakan usaha ibu-ibu. Nampak tak? Nabi suruh tak dia pergi jumpa dengan Waraqah, tanya pasal apa jadi kat suami saya. Nabi tak suruh kan ibu-ibu kan? Tapi isteri yang bijak, dia menggunakan akal dia untuk menyelesaikan masalah. Dia nampak perkara tersebut adalah perkara yang takkanlah, dia rasa pelik lah kan, takkanlah benda ni adalah petanda tak baik. Sebab suamiku seorang yang akhlaknya baik, disanjungi oleh orang dengan sifat amanah, digelar Al-Amin, suka tolong orang. Jadi dia rasa pasti ada sesuatu yang tersirat di sebalik peristiwa ini. Sebab tu ibu-ibu kadang-kadang bila suami kita bagi tahu pada kita ada ujian-ujian tertentu, jangan cepat kita kata, memang awak tu memang layak lah. Memanglah orang buat kat awak macam tu sebab awak memang tahu. Contoh ibu-ibu, dia dah lama dah pendam dah mati kan. Akhirnya terkeluar ibu-ibu. Bila nampak sesuatu ujian,
InsyaAllah mesti ada benda baik Allah nak bagi kita, betul tak? Sebagai seorang isteri, itu perkataan yang besar sebenarnya. Kita dah selalu fikir orang perempuan ada perasaan. Kita fikir lelaki, tak apa, cakap je. Dia lelaki, dia kental. Yang kental tu ibu-ibu tangan dia, kan? Dia punya badan dia yang kental ibu-ibu. Tapi hati dia sama. Dia punya hati, dia punya jiwa yang perlu kita raikan kemanusiaannya, iaitu kadang-kadang dia juga berasa sedih. Kadang-kadang suami juga berasa takut. Kadang-kadang suami juga berasa gelisah sebagaimana jiwa seorang wanita. Jadi wanita dia faham, raikan apa rasa suami. Dan Sayyidatina Khadijah melangkah kaki, dia pergi ibu-ibu dan dia bertanya, nak cari petunjuk ni daripada Waraqah bin Naufal dan menceritakan segala kejadian yang dialami oleh suaminya. Mendengar cerita tersebut, Waraqah terus mengatakan, Kudus, Kudus, yang maha suci, yang maha suci. Waraqah bin Naufal ibu-ibu adalah ahli kitab. Seorang yang pakar, faham tentang kitab Allah yang sebelum ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila dia mendapat khabar daripada Sayyidatina Khadijah, dia kata, demi zat yang jiwa Waraqah berada di dalam kekuasaannya. Ini sebagai satu, kita panggil sebagai apa ya? Sumpah lah ibu-ibu. So mereka akan menyebut tentang binafsi alladhi biyadihil khair. Dia akan cakap benda-benda yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, yang demi Allah yang memiliki jiwa ini, begitu ibu-ibu. Ini sebagai satu nak mengatakan benda yang dia nak cakap tu adalah benda yang besar, benda yang dia bersumpah dahulu bahawa diri dia adalah di dalam kekuasaan Allah. Wahai Khadijah, jika kau mempercayaiku, sesungguhnya telah datang kepadanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang besar. Ini tanda ni Khadijah, wahyu sedang datang kepada suamimu. Sebagaimana yang pernah datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Sesungguhnya Muhammad akan menjadi Nabi bagi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia tetap tegar, tetap kuat, tetap sabar. Baik. Secara umumnya ibu-ibu, bila Sayyidatina Khadijah dia jumpa Waraqah, itu sebab kita kata, bila kita tak tahu, kita tanyalah ke orang yang tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat Quran tu belum keluar lagi ibu-ibu, belum turun lagi, tapi Khadijah dah buat dah. Betul tak? Ayat Quran tu belum keluar lagi. Tapi orang yang jiwanya suci ibu-ibu, yang mencari kebenaran, yang Allah pilih dalam kebenaran, dia akan sudah berada dalam kebenaran tersebut walaupun belum lagi sampai waktunya. Kadang-kadang banyak juga kan ibu-ibu, benda-benda yang kita rasa macam kita buat benda tersebut dan kita rasa tenang dengan benda tersebut, tapi kita tak tahu pun benda tu ada dia punya hadis-hadis, betul tak? Tapi bila kita belajar kan, kita datang majlis ilmu, memang bagus dalam benda ni, tapi kita dah buat dah. Kita dah buat dah amalan tersebut. Hadisnya, ilmunya belum sampai, tapi amalannya sudah dipraktikkan. Allah merezekikan ilmu kepada seseorang itu sebelum lagi dia dapat ilmu, tapi dia sudah mendapat petunjuk daripada ilmu tadi. Sudah diamalkan, sudah tenang dia dengan amalan tersebut. Ini adalah dasar ataupun kita sebut sebagai thamaratut taqwa. Siapa yang ada takwa dalam hatinya, takutkan Allah, mencari kebenaran, Allah akan ajarkan dia sesuatu yang dia tak tahu.
Kalau kita tak nak ikut apa yang kita tahu ni ibu-ibu, Allah, sikit sangat kita tahu. Tapi apa yang kita dah amal ni, memang dah, yelah, tapi dalam masa yang sama kita kan belajar ibu-ibu, kita dah buat dah benda tersebut. Dan itu adalah kesan daripada takwa yang ada dalam diri, yang Allah ajarkan kita sesuatu yang kita tak tahu. Baik. Jadi Sayyidatina Khadijah, bila dia dapat maklumat tadi, dia dapat satu pengkhabaran yang menenangkan hati dia ibu. Maksudnya apa yang berlaku pada Rasulullah bukan satu yang musibah ataupun satu perkara malang, tetapi dia adalah satu petanda yang baik. Suatu bisyarah. Ya? Anak kita nak dapat jadi apa? Jadi ketua pengawas ibu-ibu. Contoh kan. Anak kita terpilih menjadi pelajar contoh, misalnya kata. Mungkinlah sebelum tu ada kena pergi camp dan sebagainya kan. Tapi akhirnya dia adalah satu tanda yang baik bahawa dia akan diberikan satu tanggungjawab yang besar. Ya, dan tanggungjawab itu adalah satu kemuliaan, bukannya satu penghinaan. Seterusnya, tak tahu ibu-ibu seterusnya ataupun tidak, saya seterusnya. Sayyidatina Khadijah segera kembali ke rumahnya. Kan excited ibu-ibu kan? Oh ya Allah, suamiku nak jadi Nabi. Dia pun segera balik rumah. Dia pun sampaikan berita gembira tersebut kepada suaminya. Setelah itu Khadijah pun mengajak Nabi menemui Waraqah dengan maksud agar baginya sendiri mendengar daripada Waraqah berhubung peristiwa yang dialaminya di Gua Hira itu. Lebih sedap kan kalau Nabi sendiri dengar daripada Waraqah. Jom ya wahai suamiku, mari kita dengar dulu apa pandangan Waraqah bin Naufal tentang peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah. Menemui Waraqah bin Naufal. Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, baginda menceritakan peristiwa yang dialaminya. Waraqah pun menegaskan, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, engkau akan menjadi Nabi umat ini dan engkau akan didustakan, disakiti, diusir dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada waktu itu, pasti aku akan menolongmu dengan sepenuh tenagaku. Waraqah pun mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mencium ubun-ubunnya. Ya Allah. Dia di antara apa ibu-ibu bila orang tu menang pilihan raya. Menang dia semua gembira kan. Apa kita cakap kat dia? Tahniah lah kan. Tapi takziah. Tahniah dan takziah. Tahniah tu apa? Tahniah tu sebab dia dapat menang. Maksudnya dia sudah, apa yang dia usahakan selama ini dalam kempen 14 hari itu sudah berbuahkan hasil kerana dia sudah mendapat kemenangan di dalam pemeliharaan atau pilihan raya itu ataupun dalam pertandingan. Tapi kamu kena ingat, bukannya hore je. Bermula daripada malam ini kamu menanggung tanggungjawab yang sangat besar. So di dalam pentasyrifan ada pentaklifan. Di dalam satu kemuliaan bersama datang dengan dia satu tanggungjawab. Dan apa yang aku boleh ceritakan kepadamu wahai Rasul, kamu akan menghadapi perkara-perkara yang sangat sukar. Mereka ingin menyakitimu, mereka ingin menghalaumu, mereka ingin menyusahkanmu, mereka akan buat apa sahaja agar engkau berhenti daripada menyampaikan dakwah ini. Maka ibu-ibu, kalau kita, tak apalah kalau macam tu tak payahlah. Kalau kita lah ibu-ibu kan. Sebab apa nampak susah tadi kan. Tapi apa Waraqah bin Naufal pesan? Hendaklah engkau jadi seorang yang sampai, kuat, kental. Maksud kata apa? Kau boleh hadapi walaupun ujian tadi susah.
wahai Muhammad, kau ingatlah, kalau aku ini, sebab masa tu Warakah dah tua. Orang kata dah umur usia emas. Dia pun tahu usia dia tak panjang, ibu-ibu. Bila dia kata, kalau aku masih hidup, aku akan jadi orang pertama, orang kanan untuk menyokong usaha dakwah yang kau akan laksanakan. Dan dia pun mencium ubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda mendengar apa yang disampaikan oleh Warakah, mereka pun Nabi tanya ibu-ibu. Macam tak percaya kan? Maksudnya nanti mereka akan mengusirku? Begitu. Warakah menjawab, ya. Kerana tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah seperti yang engkau bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi. Alangkah baiknya jika aku menjadi muda kembali, dan alangkah baiknya jika pada waktu itu nanti aku masih hidup. Namun tak lama selepas pada itu Warakah pun meninggal dunia. Maksud kata ibu-ibu, ini adalah sunnatullah. Siapa yang nak bawa kebenaran, dia akan dimusuhi. Ada tak orang nak buat dakwah ni ibu-ibu senang belaka? Ada juga saya tengok dulu-dulu Ustaz Emilio tu, masa nak buat dakwah ibu-ibu, orang bagi duit senangnya kan, kayanya. Rupanya dia bila benda yang tak betul tu ibu-ibu, dia benda yang tak baik tu, dia akan datang dengan yang tak baik juga. Rupanya orang bagi duit tu adalah duit macam ni dia panggil dia nak macam flush duit haram lah macam tu. Jadi dia bagi dekat Ustaz Emilio gitu. So kalau kita berdakwah tapi diberikan kemewahan ibu-ibu, ada something somewhere pada kita punya dakwah. Tapi kalau kita dakwah, orang tak suka kita, orang musuh dengan kita, itu tanda itu sunnatullah di dalam dakwah. Itu betul. Jadi jangan kecil hatilah. Kenapa pula saya nak bawa kebenaran? Contohlah kan, Nabi ni kan nak bawa kebenaran apa yang Allah bagi tahu dan dia nak sampaikan. Jangan kecil hati. Sebab apa? Dulu para nabi-nabi sebelum ni pun macam tu juga. Jangan rasa salah buat apa nak salah, semua orang tak suka ni. Tak, bukan salah. Itu sunnah. Itu lumrahnya dalam berdakwah. Bila nak sampai benda yang benar, akhirnya kita akan disalahkan. Orang akan hina kita, orang akan kata kita ni contohnya kalau zaman sekarang ni lah, old school lah misalnya kata kan, tak modern lah, tak open mind lah, macam-macam lah ibu-ibu kan, kolot sangat kita ni. Tak apalah kan, kita okey je ibu-ibu, okey je kita. Sebab apa? Itu memang adalah cara ataupun sunnah di dalam berjuang. Sudah sunnah orang berjuang. Apa dia punya lirik? Bukan senang ibu. Sunnah orang berjuang bukan mudah. Segala yang diperkatakan oleh Warakah itu membuatkan hati Nabi berasa tenang. Daripada tadi rasa takut, gemetar, rasa apalah perkara ni besar sangat ni, aku tak boleh nak hadapi apa makna daripada malaikat Jibril memberikan kepada Nabi suatu wahyu Allah. Nak bagi tahu ibu-ibu, wahyu Allah ni berat. Walaupun diulang Iqra 3 kali sehingga Sayyidina Jibril membaca ayat 1 sehingga ayat 5 ibu-ibu, tapi boleh menggegarkan tubuh Nabi. Kita baca Quran gigil tak? Gigil juga Parkinson. Gigil juga tapi sebab sejuk sangat kan. Ataupun hypo ibu-ibu kan gigil juga. Pernah tak kita gigil baca Quran, dengar Quran ibu-ibu kerana ayat itu?
Kalau sampai kita rasa begitu ibu-ibu, hakikat itulah dia. Ayat berat ayat Quran ni. Ayat Quran ni bukan mudah. Ya? Dia sangat-sangat berat. Nabi nak dapat satu-satu ayat ibu-ibu. Pernah satu hari Nabi duduk bersama dengan para sahabat, turun ayat. Nabi tengah cakap, tiba-tiba Nabi senyap. Dan peha Nabi di atas para sahabat. Sahabat yang duduk sebelah Nabi ni, ya Allah, macam rasa batu ibu-ibu. Berat sangat. Dia rasa peha Nabi tu sangat berat. Nama tu barulah Nabi bercakap. Lepas tu Nabi pun kata, sesungguhnya tadi turun wahyu. Jadi bukan senang. Bukan senang ibu-ibu. Proses itu mula-mula dia datang dalam keadaan susah. Dulu kecil kita, masa kita belajar mengaji kecil-kecil, rasa senang ke susah? Susah kan? Masa kalau boleh tak nak lah petang pukul 5 tu tak nak. Sebab pagi pergi sekolah okey lagi kan? Belajar ABC 1, 2, 3 okey lagi. Tapi bab mengaji, ya Allah, salah aja kan? Rasanya macam dah qari'ah dah kita baca. Tapi ustazah kita tu, masing-masing lah. Ada yang ustazah kampung kan? Ada yang ustazah betul. Ada yang mak sendiri jadi ustazah kan? Salah aja. Lepas tu kita jadi nak marah ibu-ibu. Masa betul lah tu yang salah dia kan? Macam tu kan? Susah ibu-ibu. Yang kadang-kadang sampai keluar air mata lah ya. Mengaji ni sampai keluar air mata ya. Yang kena pukul tu tak pukul, macam-macam ibu-ibu. Susah ibu-ibu. Macam itulah proses Nabi dapat ayat Quran. Mula-mula susah. Tapi selepas pada tu ibu-ibu, dia dah makin lama makin lunak ibu-ibu. Sampai Nabi tunggu-tunggu pula bila lagi lah ayat nak turun, bila lagi nak turun ibu-ibu. Kita ibu-ibu bila kita dah pandai baca Quran, kita rasa nak baca lagi kan? Kita rasa nak baca lagi. Sampai kalau kita dah hari ni ibu-ibu, bukan nak baca lagi ibu-ibu, laju bacanya. Kan? Laju baca. Nabi bila dah sampai satu tahap dah turun ayat ya, turun ayat ibu-ibu. Nabi sampai malaikat Jibril tak habis baca lagi, Nabi dah wala ta'jal lisanak. Jangan kamu mempercepatkan lisan kamu. Itu satu itab daripada Allah kepada Nabi. Ayat belum habis. Maksudnya malaikat Jibril tengah bagi ayat lagi. Tapi Nabi dah ulang ibu. Nabi takut terlupa. Sebab kalau terlupa habis tak boleh nak sampai kan. Kata Allah SWT, jangan risau, kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk kamu membacanya. Dan dalam keadaan kita, kadang-kadang bila kita dah terlalu, kita panggil apa ya, syok sangat baca Quran ibu-ibu dengan taranumnya ya, dengan apa lagi, dengan dia punya suara ya, suaranya elok, taranumnya elok, sampai kita dah terlupa dah makna yang tu. Betul kan? Mula-mula kecil susah. Dah susah, lepas tu dah okey sikit seronok baca tu, tunggu-tunggu pula bila nak baca Quran. Lepas tu bila dah lancar sangat ibu-ibu, sampai sedap sangat baca, fokus dia lari kepada suara, tak memaknai ayat itu tadi. Okey, so jadi proses Al-Quran diturunkan itu ialah bermula dengan kesusahan. Baik, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, bila Nabi SAW rasa terkejut, rasa berat dan kemudian diberitahu ini adalah satu bisyarah, satu kabar gembira, namun di sana ada satu yang sukar juga kamu kena hadapi, tetapi kamu jangan risau, itulah sunnah para Nabi sebelum ini. Maka dia pun, Nabi kita berasa tenang kerana baginda sudah mengetahui bahawa sejak dari awal penyampaian dakwahnya kelak, baginda akan menghadapi berbagai halangan dan rintangan, dan itulah sunnatullah yang pasti berlaku bagi semua Nabi dan para Nabi dan para penyeru kepada jalan Allah. Orang nak pergi dekat Genting Highland, Cameron lah ambil. Genting tak berapa sangat kan, Cameron lah ibu. Bila orang bagi tahu pada kita, kau nanti bawa hati-hati, jalan kecil dan bersimpang siur naik bukit atas ibu-ibu. Jadi kita akan hati-hati. Tapi kita tak adalah terkejut borok bila naik atas tu. Kecilnya jalan. Tak ada ibu-ibu kan. Sebab apa? Kita dah tahu
orang dah bagi tahu kat kita. Jadi kita kat sana tinggal kita dah menyediakan cara kita bawa. Maksudnya make sure supaya kita tak mengantuk ibu-ibu. Kita pergi waktu siang, kalau kami lah kan. Kalau rasa saya waktu malam tu ibu-ibu rasa macam ni lagi lah tak nampak kan. Jadi pergi waktu siang, nak balik dah tipu waktu siang. Macam tu maksudnya kita boleh ready. Kalau boleh janganlah pergi waktu musim hujan, macam tu lah. Dah tahu musim tanah runtuh, ibu-ibu pergi pula dekat gunung-gunung macam tu, jalan licin dan sebagainya. Jadi bila Nabi dah tahu ibu-ibu, jadi Nabi pun sudah bersedia menyediakan jiwanya untuk menghadapi mihnah dalam perjuangan. Dengan demikian, setiap penghinaan dan ejekan yang dilontarkan penentangnya pasti akan dihadapinya dengan sabar dan tabah. Orang kata tenang-tenang aja ibu-ibu. Sebab kita dah tahu dah yang kita bawa ni benda yang betul. Dan benda betul memang akan ada cabaran. Tak apa, kita sabar je lah. Yang kita perlu hadapi ialah menyediakan hati kita yang sabar dan tabah semata-mata. Tujuan kita adalah bukan nak cari pujian orang. Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Khadijah merupakan wanita pertama. Lebih awal ibu-ibu daripada Sayyidina Abu Bakar. Lebih awal daripada Sayyidina Ali. Jadi siapa kata wanita ini yang kita panggil wanita ni penyemak dia kat dunia ni kan, jadi menyusahkan lelaki. Ada orang cakap macam tu ibu-ibu, dia kata kan, kalau tak kerana Sayyidatina Hawa memujuk Nabi Adam untuk memakan buah larangan di syurga, kita semua tak susah macam ni. Kalau Sayyidatina Hawa tak ni, kita pun tak lahir lah ibu-ibu. Nabi Adam duduk kat syurga seorang-seorang, betul lah kan? Tak keluar daripada syurga ibu-ibu. Tak adalah keluar nama kita semua. Tapi Allah berkehendak, maka Allah menyediakan asbabnya. Yuhayyi'ul asbab. Allah dah kata dah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ada atas muka bumi ini khalifah. Dan bila Allah nak begitu, adalah asbabnya. Asbabnya termakan buah daripada buah larangan. Tapi petunjuknya banyak untuk kita. Kita tahu sebagai anak Adam ni, cucu Nabi Adam, akan selalu tersalah. Bagaimana kita nak buat bila kita tersalah? Ada pengajarannya. Jangan salahkan wanita. Tetapi wanita adalah yang pertama memeluk Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah. Dialah orang yang pertama masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Isteri yang amat besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya ini pun tampil memberikan segenap bantuan dan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi semua itu, ya Allah. Jiwanya, raganya, duitnya, tenaganya, semua kemewahannya. Kalau untuk Allah dan Rasul, Sayyidatina Khadijah akan bagi, akan sumbangkan. Kerana Allah dan Rasul sangat besar di dalam hati dia. Sangat besar. Dengan penuh setia, dia menolong suaminya menanggung beban yang amat berat akibat ejekan, penghinaan dan berbagai-bagai ancaman yang dicetuskan oleh kaum Quraisy Mekah. Jadi ibu-ibu, orang yang bahagia di luar, dia kat luar bahagia ibu-ibu, dipuji dekat luar, pangkatnya tinggi. Tapi kalau balik rumah, isterinya mencemuh, menghina, mengejek dia, ibu-ibu, dia hilang kebahagiaan luar dan kebahagiaan dalam rumah. Tapi tak kala kita dicela di luar, kat luar orang tak suka, kat luar orang yang rendah, asyik kena marah bos saja kat luar. Tapi bila balik rumah, isteri dekat rumah ni, dia pemujuk rasa ibu-ibu. Walaupun kat luar dia tak tenang, dia kita kata tak hebat ibu-ibu, tapi dia boleh mengatasi dengan kekuatan di dalam rumah. Dia boleh cover. So jadi ibu-ibu, yang utamanya adalah kebahagiaan dalam rumah. Kebahagiaan dalam rumah tadi kekuatan utama.
Sebab tu bila Sayyidatina Khadijah wafat dia, Nabi macam patah sayap ibu-ibu. Nabi macam hilang sokongan. Dah lah yang dekat luar ni makin lama makin dahsyat ejekan, makin dahsyat penindasan. Lepas tu isteri pula sudah tidak ada untuk memberikan sokongan dalaman dan penghinaan, sehingga berkat bantuan Allah menjadikan semuanya itu terasa ringan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sangat besar peranan Sayyidatina Khadijah dalam menyampaikan Islam, sehingga Nabi menjadi kuat, sehingga Nabi boleh meneruskan yang dakwahnya sehinggalah sampai pada kita agama Islam yang mulia. Tidak ada sekelumit pun rasa sedih dan gundah yang baginda rasakan akibat penolakan dan pendustaan kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah menjadikan semua itu terasa ringan, ya, oleh Nabi berkat suntikan kata-kata perangsang yang diucapkan oleh Khadijah. Subhanallah. Ya, besarnya seorang isteri di sisi suami. Ataupun kita sebut apa? Di sebalik suami lelaki hebat itu adanya isteri yang hebat. Dia tak boleh, ataupun kita panggil suami hebat sebab apa? Sebab dia seorang-seorang aja hebat. Tak. Kalau suami hebat, pastinya ada isteri yang hebat. Kalau anak hebat, pastinya ada ibu yang hebat. So yang kita tengok adalah peranan wanita dalam dakwah ibu. Peranan wanita dalam dakwah sangat besar. Semalam baru saja ada orang mengomen, alah benda tu cerita lama ibu-ibu, bukan cerita lama Ramai orang cakap macam tu. Dia kata ustazah-ustazah ni tak payahlah buat live ni, tak payahlah masuk TV. Dia kata dakwah-dakwah je lah dekat muslimat tertutup macam tu kan. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah SWT, kadang-kadang kita rasa macam sama je kita macam zaman jahiliah ibu-ibu. Sedangkan Nabi sudah mengangkat kedudukan wanita, tapi jahiliah moden ini dia nak kembali kepada jahiliah yang dulu, iaitu membenamkan wanita. Seolah-olah wanita ni macam fungsi ni tak ada dalam masyarakat. Ini masyarakat ni. Masyarakat kita tak semua yang lelaki ustaz boleh cover semua topik ibu-ibu. Contohnya topik berkaitan dengan pengurusan rumah tangga, menguruskan suami, menguruskan anak-anak. Sebab yang lebih itu ialah wanita, betul tak ibu-ibu? Jadi tak semua orang ibu-ibu zaman ini dia suka pergi majlis ilmu. Dan ada dia tengok daripada medsos. Dengan ada kita pun sama ibu-ibu, kuliah pergi juga. Tapi medsos yang video-video yang baik-baik itu kita follow juga, kita dengar juga, kadang dapat ilmu kan. Jadi ibu-ibu mereka seolah-olah menafikan peranan wanita dalam masyarakat. Dia nak benamkan wanita. Tapi bila wanita tu menyanyi, wanita itu berlakon, wanita tak ada pula keluar fatwa yang kata orang perempuan ni tak, ibu boleh kata tak apalah, itu memang dah sudah teruk kan, jadi biarlah teruk cakap macam tu. Mana pula kan wanita juga. So jadi yang benda baik tu nak disekat ibu-ibu, benda yang tak baik itu tak pula ditegur. Ini orang-orang yang dia ada jahiliah moden itu masih bersarang di dalam dada mereka. Baik, ala kulli hal, jom kita tengok lagi kekuatan Sayyidatina Khadijah. Dia punya perangsang dia tu, dia bagi motivasi kepada Rasulullah sampai yang luar-luar ni Rasulullah rasa macam alah, ini langau je ni, halau macam tu je, lalat je ni. Padahal dia orang bagi perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang menuduh Nabi sebagai seorang yang ahli sihir, gila dan sebagainya. Tapi sebab ada Khadijah di sisi, ini enteng saja. Orang kata kacang dia, tak ada benda pun. Kuatnya peranan Khadijah. Kerana setiap kali pulang menemuinya, Khadijah sering menghiburkan Nabi dengan kata-kata yang mengobarkan semangat juangnya, menguatkan hati Nabi, membenarkan diri Nabi
dan meyakinkan bahawa segala rintangan yang datang daripada orang kafir itu sebenarnya tidak pun berat berbanding apa yang Allah anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya Sayyidatina Khadijah ibu-ibu benar-benar menjadi seorang yang bersama dengan perjuangan Rasulullah. Rasa-rasalah ibu-ibu, kita buat ibadah hari ni, Sayyidatina Khadijah dapat tak dia punya sahamnya? Dapat. Dan sangat besar. Tak kala kita dapat menikmati keindahan agama Allah ini, ialah hasil sokongan Sayyidatina Khadijah. Nak bagi tahu perempuan ni, dia punya peranan memang macam tu ibu-ibu. Dia kadang-kadang jadi pom-pom girl. Tapi bukanlah pom-pom girl terkinja-kinja tu ibu-ibu. Dia ada maknawi. Kita panggil maknawi lah ibu-ibu. Orang perempuan ni, dia kadang-kadang dari sudut luaran, dia mungkin tak boleh tolong banyak. Tapi dia boleh memberi semangat kepada anak, memberi semangat pada suami, boleh memberi semangat kepada kaum lelaki. Contoh, dalam surau kita ni kan, surau Al-Hijrah. Mana lebih apa kita panggil apa? Program muslimat ke muslimin lebih banyak? Muslimin ada juga tazkirah maghrib dengan subuh tu. Tapi macam tu lah kan, maksudnya sebab dia dengan waktu solat kan. Tapi kalau dengan muslimat punya program kan, dengan mandi jenazah kan, urusan jenazah, kadang-kadang dengan apa nama, halaqah marhabannya, dengan khatam Al-Quran ibu-ibu kan. Lepas tu kuliah tu rombongan lagi, campur rombongan cikgu. Serba-serbi ibu-ibu. Sampai orang lelaki, AJK lelaki ataupun pengurusan lelaki, dia jadi semangat tau. Sebab orang perempuan kalau buat kerja kan, dia menghidupkan surau kita. Dia menghidupkan aktiviti surau. Jadi orang lelaki pun jadi semangat. Dia bukan kat rumah tu ibu-ibu, dia pom-pom ke sampai dekat surau ke masjid. Jadi orang lelaki jadi semangat. Jadi mereka pun sokong kita ibu-ibu. Sebab apa? Semangat orang perempuan lah. Semangat orang perempuan lah. Jadi orang lelaki pun buat juga program kan. Buat untuk yang besar-besar, contoh Maulidul Rasul kan, apa nama, Al-Hijrah. Jadi orang lelaki pun dia semangat sebab ada perempuan. Cuba bayangkan kalau dunia ni lelaki saja ibu-ibu kan, duk melepak dia dekat kedai mamak kan, tak adalah nak cantik rumah kita tu pun sebab apa? Kita bagi semangat suami, bang kita kena hias rumah kita dia, contohlah macam tu kan, kita bagi semangat. Jadi dia pun ada semangat dia. Jomlah kita buat projek ni macam-macam nak buat kan, sebab ada orang perempuan. Ya Allah, macam mana tadi yang saya sebut tadi kan, dia nak menafikan peranan wanita dalam masyarakat. Sebab wanita adalah sebahagian pada masyarakat. Saya jawab satu, Allahumma salli ala Muhammad, apa macam wawancara lah macam tu tapi wawancara ni daripada Angkasa ni yang bagi pinjam duit dekat pejabat awam ni, mereka buat satu slot 2 jam ibu-ibu. Sebab selalu orang kata perempuan tak boleh jadi ketua, perempuan tak boleh keluar duduk dapur je lah, buat apa belajar tinggi-tinggi kan, nanti pergi dapur juga. Jadi semua kita kata persepsi pada wanita tadi tu yang jadi nak dijawab. Saya jawab 2 jam ibu-ibu dalam dia punya wawancara dia tu dengan soalan-soalan dia. Saya kata benda yang utama saya buka adalah wanita adalah sebahagian daripada masyarakat. Kalau kalian nak menafikan peranan wanita, maka kalian menafikan separuh daripada masyarakat. Kalau dalam dunia kita katalah Malaysia, Malaysia ada 30 juta orang, 15 juta perempuan, 15 juta lelaki. Maksudnya katalah kalau kamu menafikan 15 ni, kamu menafikan separuh. Yang kita nak ialah lelaki dan perempuan tadi saling melengkapi. Kan elok tu. Lelaki dia ada part dia, perempuan dia ada part dia. Dan semua orang main peranan masing-masing. Cuba kita tengok Sayyidatina Khadijah, dia jadi pom-pom girl. Marah pula orang kata kan, Ustazah tengok cakap Khadijah jadi pom-pom girl. Maksudnya memberikan perangsang kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah dapat kekuatan tersebut, maknawi tersebut tinggi. Bila dalaman kita tinggi ibu-ibu, luar ni okey je.
Tapi kalau yang dalam ni, contohlah anak kecil, sebagai seorang ibu daripada kecil dah cakap benda-benda yang ringan. Kau ni bodoh tau sebenarnya. Rasanya anak dia jadi bodoh tak ibu? Bodoh sampai ketua. Maknawi dia, ibu daripada kecil dah bunuh credibility, kekuatan, kelebihan anak dia dah bunuh. Ibu-ibu dia akan jadi menua kehidupan dia menjadi insan yang tak guna. Sebab kata mak dia kata memang dia bodoh. Nampak tak? Tapi bila seorang ibu dia yakin dengan kelebihan anak dia, insya-Allah anak dia boleh jadi orang luar biasa. Tengok Thomas Edison ni, lampu-lampu kita ni, Thomas Edison ni, cikgu kat sekolah panggil mak dia. Acik, contohlah bahasa kita, acik, buat baliklah ni anak acik ni. Kan? Bebal betul. Ajak 10 kali tak faham. Kan? Budak lain ada juga yang tak berapa nak faham, tapi boleh diajar. Anak acik ni tak boleh ajar, buat baliklah acik. Kan? Serabut saya tengok dia dekat sekolah ni. Mak dia kata apa? Tak apa. Wahai Thomas, mari ikut mak balik kat rumah. Cikgu tu tak cukup pandai untuk ajar kamu. Nampak tak? Jadi dia tak kata dekat anak dia kan, jomlah baliklah. Cikgu kata, mak, cikgu kau kata kau bodoh kan, tak guna pergi sekolah kan, duduk rumah dah biar berat je kan. Tak ada ibu, tak dia naikkan maknawi. Cikgu tu tak cukup pandai. Bagi. Mak akan ajar kau sebab kau ni budak yang pandai. Nampak tak maknawi? Akhirnya kita hari ni menikmati usaha kepandaian Thomas Edison. Dia mencipta lampu untuk menerangi dunia. Kalaulah dia Islam ibu-ibu, berapa banyak pahala yang mengalir dalam dunia kalau di Islam. Sebab manfaat sebagai khalifah, mana yang boleh kita bagi manfaat pada orang, ibu-ibu kita akan mendapat pahala ni. Ad-dalul 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang tunjukkan kebaikan kepada orang, seolah-olah dia yang buat kebaikan tersebut. Itu yang saya sebut tadi, Sayyidatina Khadijah, dia ada saham dia besar. Kita solat hari ni, Sayyidatina Khadijah dapat saham dia. Kita tutup aurat hari ni, Sayyidatina Khadijah dapat saham dia. Kita baca Quran, sebab waktu Quran tu turun ibu-ibu, Sayyidatina Khadijah yang memberikan penguat kepada Nabi SAW. Suami kita pergi sembahyang kat masjid, kita dapat tak pahala dia? Sebab yang dia makan, menjaga perut dia, yang dia pakai, itu semua kita yang sediakan ibu-ibu. So kita dapat pahala sekali. So perempuan punya pahala ibu-ibu memang tersangatlah banyak. Walaupun dia tidak duduk di depan, tapi dia sebagai yang menyokong kepada apa sahaja yang dibuat oleh khalifah Allah atas muka bumi ini. Suami kita ataupun anak kita ibu-ibu, kita adalah tulang belakangnya. Kalau faham betul-betul benda ni, tak akan keluarlah perkataan yang merepek-repek. Suatu ketika tatkala Nabi dalam keadaan berselimut, turunlah wahyu Allah kepada baginda melalui malaikat Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Boleh dengar ke suara depan? Ada air ke? Saya bacakan dulu terjemahan ni kalau ada lah. Sorry Kak Noriah. Saya ada dekat dalam kereta tu, tapi tak tahu dia orang dengar ke tak. Air ni boleh dengar ke? Dan kita ada air, boleh bagi ke akak. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan kepada kaummu. Agungkan Tuhanmu dengan melakukan ibadah hanya kepadanya. Bersihkan pakaianmu. Oh tak apa, tak apa Kak Nuriza. Sini ada. Masya Allah, Masya Allah. Yang ni boleh guna ke? Boleh ya. Darussalam. Kasih Kak. Allah yubarik fiik.
Macam air kau gaya dia. Memang kau lah ya. Benda botol tu macam kau, tapi tengok dalam sana pula. Baik. Tinggalkanlah semua perbuatan dosa. Janganlah kamu memberi, yang ini memperoleh balasan yang lebih banyak, dan bersabarlah dalam melaksanakan ketaatan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, Iqra. Kemudian ayat kedua ialah ya ayyuhal muddathir. Maksudnya Nabi berselimut. Allah memanggil Nabi dengan gelaran Al-Muddathir, iaitu orang yang berselimut. Tapi panggilannya adalah panggilan yang sangat santun. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Kum iaitu bangun. Fa'aldhir, bangun dan berilah peringatan. Baik. Orang yang belajar, start pada Iqra ibu-ibu. Iqra adalah belajar, betul tak? Orang yang belajar agama, lepas dia mengajar agama, dia tak bagi peringatan. Dia belajar agama, lepas tu dia mengajar Jacob. Misalnya katalah ibu-ibu, Jacob dia belajar apa? Dia mengajar apa? Mengajar yang untuk budak-budak kecil lah ibu-ibu kan. Maksudnya untuk contohnya Jawi ke, bahasa Arab ke, dia belajar yang itu ibu-ibu. Tapi dia tidak memberi peringatan ibu-ibu. Maksudnya dia tak laksanakan tugas dakwah. Maksudnya kerja dia tak habis. Lepas kita belajar agama, kita kena turun dalam masyarakat untuk memberi peringatan. Nampak tak? Iqra, lepas tu ayat kedua ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Bila kita dapat wahyu, dapat ilmu melalui pembelajaran, dan balik negara, dia kena mengajar. Bukan mengajar sekolah sahaja. Sebab sekolah itu untuk gaji kita, untuk kita hidup lah ibu-ibu. Tapi dia kena mengajar. Siapa yang tak mengajar ibu-ibu, ilmu yang dia belajar tu dia akan lupa. Dia akan lupa. Dan saya pula rasa macam ni juga kan. Orang tanya soalan fiqah pada saya, yang sama-sama belajar dulu kat Mesir, kita belajar sama dengan syekh yang sama, belajar dengan guru yang sama, dekat universiti yang sama, dia pula tanya. Patutnya orang tanya kat dia kan. Sebab dah lama tinggal, dia kata. Lama tinggal. Sebab dia bila dia belajar asas lah kan. Contohnya dia belajar untuk budak sekolah rendah, jadi dia dah tinggal lah rukun solat, syarat sah solat. Radar pula dekat saya ni. Oh, dia lagi satu. Masya Allah. Wa rabbaka fakabbir. Apa maksudnya? Wa rabbaka fakabbir. Dalam dakwah ibu-ibu, kita nak besarkan apa dalam dakwah ni? Rabbak, Tuhanmu lah yang kamu kena besarkan, bukan diri kamu. Nampak tak ramai orang buat dakwah ibu-ibu, iklan untuk diri dia, sedangkan dakwah ialah iklan untuk Allah. Kan beza tu. Lepas pada dia ceramah, orang ingat dia, kau ingat Allah. Orang ingat dia, maksudnya matlamat dakwah dia adalah untuk personal branding. Tak kena tu.
Sebab lepas orang dengar ceramah dia, orang makin ingat Allah, bukan makin ingat dia. So hati-hati. Hati-hati. Jadi bila kita tengok orang ingat kita, jangan. Kita nak orang ingat Allah. Yang inilah disebut sebagai ad-da'watu ilallah. Sangat simple. Dakwah kita menyeru kepada Allah. Jangan sampai menyeru kepada diri kita. Ya Allah, takut. Jadi Nabi membesarkan Allah sehingga Allah sangat besar dalam hati para sahabat Nabi yang mendapat dakwah daripada Allah. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Apa maksud thiyab? Pakaian. Hendaklah kamu bersihkan. Sebagai seorang yang menyampaikan risalah Allah, orang akan tengok luaran dulu. Kalau pendakwah tu pakainya dengan comot pakaiannya, baunya busuk, ibu-ibu, ya, dia kata apa? Saya ni zuhud. Contohlah ibu-ibu kan. Orang rasa apa? Awal-awal lagi orang dah tak nak dengar dah. Jadi first impression dia panggil lah. First impression. First impression untuk pendakwah itu sangat penting. Dan Nabi orang yang paling cantik, ya Allah. Orang yang paling kemas, orang yang paling bersih, terletak baju Nabi itu ibu-ibu dengan wajahnya cantik, bajunya bersih, bajunya putih, dengan rambutnya berminyak, baunya wangi. Akbar ibu-ibu. Orang kata siapa tengok pasti jatuh cinta ibu-ibu. Pasti cair bila kita tengok Nabi. Barulah buka mulut. Bila yang awal, first impression pun dah menarik perhatian, Nabi buka pula ayat Allah. Nabi bacakan ayat Allah. Mereka pula, masyarakat Arab memang sangat-sangat faham tentang gaya bahasa. Syair-syair ni, mereka ni memang Masya Allah. Dia macam zaman kita dulu-dulu ibu-ibu. Zaman siapa nama? Yang cerita apa? Lancang kuning ni bercakap ni pun dalam apa? Dalam bahasa-bahasa gurindam. Satu cerita tu yang semua bercakap Nordin Ahmad bahasanya semua pantun. Dia bercakap pun dalam pantun ibu-ibu. Kita hari ni 5 hari buat satu pantun, tak siap-siap. Belum tentu siap. Punya dah susah kan. Tak faham ibu-ibu. Bila kita kata ingin disunting bunga di taman, oh nak sunting bunga taman, silalah ambil. Taman banyak tu kau nak bunga apa, okey. Punyalah ibu-ibu, tak ada gaya, tak ada. Dia punya kiasan-kiasan tu zaman lah ibu-ibu. Arab lagi dahsyat. Mereka ni punya faham syair ibu-ibu. Bila dia dengar Al-Quran, dia kata, dia amazing, dia kata, ini bukan syair biasa ni. Kita tak rasa kan? Kita baca Quran rasa tak kan? Dahsyat lagi, kita tak rasa. Tapi Arab masa zaman jahiliah, mereka sangat into kepada syair-syair ni ibu-ibu, sajak-sajak, gurindam, bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa bunga, bahasa mereka sangat ni. Mereka terdiam bila dengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpukau. Tu yang kata ni, Nabi ni dia Muhammad ni ada sihir ni. Padahal orang teruja sebab benda tu tak mungkin manusia buat. Mula dia kata jin buat. Mula dia kata Nabi ni berhalusinasi. Tidak. Ini bukan daripada kalamku, tapi daripada kalam Rabbku. Kalam Tuhanku. Maka thiyabaka, ibu tengok tu daripada awal. Maksudnya ya ayyuhal mudassir, iaitu orang yang sudah dapat wahyu tak boleh peluk tubuh. Tak boleh tidur je kan. Dah dapat gaji tidur bawah selimut, duduk dengan keluarga, duduk relax, tak boleh. Orang dah belajar agama, kena kum fa'anzir, bangun dan berdakwah. Nombor 3, dalam berdakwah mesti membesarkan Tuhan, bukan membesarkan dirimu. Nak orang puji kamu, nak orang angkat kamu, no, itu bukan matlamat. Tapi Allah sendiri yang akan angkat orang tu. Contoh para ulama kita, mereka itu seolah-olah kita kata, kita
kita rasa nampak dia punya kelebihan tu. Itu bukan dia yang angkat diri dia. Tak pernah Habib Umar tu sebut, kalian ikutlah aku, siapa ikut aku dia nanti dalam dapat bahagia akhirat. Ada pernah dia keluar. Tapi orang yang Allah yang mengangkat kedudukan dia sehingga dia pergi mana-mana negara pun orang menyambutnya dengan begitu luar biasa. Allah yang angkat, bukan dia yang minta. Kita tak malu. Okey, saya nanti kalau masuk, saya nak semua orang berdiri je. Kan? Okey, berdiri dan semua nyanyi Tala'al Badru Alaina. Oh, dia yang minta. Nanti saya berjalan ni, escort. Bayar ni dayang-dayang kanan dan kiri. Kan? Jadi dia macam, awak artis ke awak ulama? Kan? Jadi artis bukan macam tu. Tapi kalau ahli ilmu, dia tak macam tu ibu-ibu. Dengan orang pun tak boleh nak jumpa dengan dia. Nabi boleh dijumpai ibu-ibu. Hatta ada yang kata, seorang wanita jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak jumpa dengan kau dekat nanti dekat ujung jalan sana tu. Nabi kata, boleh, nanti saya tunggu kat sana. Ui, hebatnya kita pada Nabi. Sampai orang tak boleh nak jumpa kita, tak boleh nak tanya dekat kita. Aku ayu. Dia kata, Ustazah, kalau kita tak buat macam tu Ustazah, nanti market kita jatuh. Oh, market kita jatuh. Maksudnya betul lah kau dakwah untuk market diri kau, bukan dakwah untuk market Allah dan Rasul. Ini semua orang kata kena balik pada muka kita sebagai orang yang duduk dalam dakwah. Wasiyabaka fatahir, maksudnya first experience, first impression mesti kena cantik. Wal rujza fahjur. Apa maksud rujza? Tinggalkanlah semua perbuatan dosa. Fahjur tu maksudnya ialah hajara ni maksudnya tinggal. Hijrah ni meninggalkan satu tempat untuk pergi ke tempat yang lain. Kalau pendakwah masih lagi ada dosa yang dia lakukan dan dia tak boleh tinggal dosa tu, nanti satu hari Allah akan buka dosa yang dia buat. Ni pun surah Al-Hijrah juga kan. Ada pula dalam Quran ni fahjur. Ar-rujza ialah dosa ibu-ibu. Bila kita nak berdakwah kepada Allah, kita kena ubah hidup kita. Mana perangai-perangai buruk yang kita buat ibu-ibu, kita usaha untuk tinggalkan. Kalau kita masih lagi, contohnya kita ada dosa, contohlah dosa besar, na'udzubillah min zalik ibu-ibu, hubungan sejenis. Kita berdakwah tapi kita tak tinggal hubungan sejenis, Allah akan, sebab ini jalan dakwah, jalan bukan jalan kau, ini jalan para nabi dan rasul. Kalau kau bekerja sebagai engineer, kau buat hubungan jenis, tak apa lagi, betul tak? Tapi memang tak boleh lah Ustazah punya ayat tu bahaya. Taklah, maksud saya, dia memang bukan orang dakwah, dia buat dosa ibu-ibu. Bolehlah kita kita kata mungkin dia belum dapat hidayah lagi, belum dapat kekuatan lagi untuk berubah. Tapi kau duduk dekat depan, kau sebut ayat Allah, kau suruh orang jadi baik, kau sebut Nabi, tapi kau buat dosa besar, nanti Allah SWT sebelum ke akhirat, kat dunia dah Allah akan buka kau punya aib. Dan kita tengok banyak ibu-ibu yang mencuri duit orang, duit donation. Tapi cerita pasal agama, bagi tazkirah. Kau jangan main, ni bukan jalan untuk konten, tak. Jangan main. Dakwah jangan main. Dia bukan untuk konten, dakwah bukan untuk jadi popular, dakwah bukan untuk nak dapat pujian, bukan. Ini jalan Rasul. Ini jalan para anbiya. Jadi kau kena bersihkan diri kau. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi untuk memperolehi balasan yang lebih banyak. Ya, kamu bagi dakwah supaya orang lagi banyak akan bagi pada kamu. Itu bukan matlamat kita. Wali rabbika fasbir.
dan pada Tuhan mula hendak kamu melaksanakan ketaatan. Maksudnya, ya, bila tersebut sabar tadi, sabar dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi ujian daripada jalan dakwah. Sejak ayat ini diturunkan, baginda telah memulai sebuah fasa kehidupan baru. Jadi siapa nak jadi pendakwah, dia kena sedia. Hidup dia dah berubah, ibu-ibu. Kalau dulu mungkin kecil-kecil, macam saya tengok juga masa kecil-kecil ibu-ibu, masa tu tengah glamour kuch-kuch hotahi. Zaman tu zaman apa? Zaman Hindustan. Bila saya jadi pendakwah, dia dah tak boleh dah. Ada saya ingat kawan saya, ibu-ibu, dia suka Korea. Dia nak jadi pendakwah tapi dia tak boleh tinggal di Korea tu. Tak boleh. Maksudnya, you kena tinggal dulu. Maksudnya you kena ubah dulu kehidupan you kalau you nak jadi pendakwah. Baru you boleh sampaikan dakwah. Sebab yang kita nak sampaikan dakwah ni, ibu-ibu, bukan daripada perkataan ni saja. Ni daripada sini. Orang boleh rasa keikhlasan kita. Orang boleh rasa macam mana kita jaga amalan kita. Amalan kita, orang pendakwah ni, dia boleh sampai kepada banyak orang. Tak payah kita beritahu lah, malam tadi saya solat taubat dia. Malam tadi saya solat taubat dia. Jadi hari ni saya nak mengajar. Contoh-contoh. Tak payah ibu. Tapi orang boleh rasa. Jadi keikhlasan pendakwah sangat penting. Nabi mulakan fasa kehidupan yang baru penuh berkat sekaligus dengan pelbagai kesukaran dan rintangan yang sudah sedia menghalang. Baginda juga memberitahu kepada Khadijah bahawa waktu tidur dan istirahat baginya sudah tiada. Betul? Nabi tak ada dah masa untuk santai-santai lagi, ibu-ibu. Nabi punya hidup, dia semua ada jadual. Nabi punya hidup penuh dengan matlamat. Sebab tu Nabi jalan macam orang yang turun bukit, ibu-ibu. Orang turun bukit jalan laju kan? Nabi jalan macam tu. Bukan melenggang kangkung macam kita. Jalan macam tak ada kerja macam tu, ibu-ibu kan? Jalan, buat apa ni? Alah, saja-saja. Macam apa orang kata, macam lebih masa, ibu-ibu. Nabi tak, sebab apa? Dalam hidup Nabi ni dia teratur dengan urusan keluarganya, dengan urusan rumahnya, ibadahnya kepada Allah. Hidup Nabi terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian dengan masyarakat, bahagian dengan keluarga dan diri, yang ketiga bahagian dengan Allah. 3 bahagian ni tersusun, ibu-ibu. Tak adalah masa untuk Nabi santai-santai. Dan sekarang merupakan waktunya untuk menyampaikan risalah Allah, biar apapun yang bakal terjadi. Khadijah turut membantu dakwah Rasulullah, mengajak kaumnya menerima Islam sebagai pegangan hidup, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Islamnya, kita tadi pukul berapa? 9.30 kan? Oh, dah pukul 11 dah. Ya Allah, ya Tuhan. 11 berapa tadi? 10.40. 10.40. Okey lah. Saya lewat 15 minit lah ya. Saya ambilkan buku surat saya lah ya. Islamnya bekas hambanya. Tengok ibu-ibu, isterinya pun bukan sahaja menyokong suaminya sahaja, tapi dia melaksanakan tugas menyampaikan, memanjangkan dakwah itu. Islamnya hambanya Zaid dan 4 orang anak perempuannya sendiri merupakan hasil pertama dakwah Khadijah. Sejak waktu itu, kaum muslimin juga mula menghadapi pelbagai bentuk gangguan. Khadijah tampil bagaikan gunung yang berdiri teguh. Ini kerana dia benar-benar akan fahami firman Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja? Yang mengatakan bahawa kami beriman sedang mereka tidak diuji. Al-Kabut 1 hingga ayat 2. Jadi insya-Allah kita akan tengok akan datang ujian buat Sayyidatina Khadijah. Ujian buat Sayyidatina Khadijah, ibu-ibu muka surat berapa? 28. Okey, saya 33. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.
daripada saya dan saya ingat ada tak buku tu Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada lah ibu-ibu kalau ada nanti kita akan tengok juga kereta. Hari tu ibu-ibu pergi berjalan kan, masa saya buat surah Al-Fatihah ke masa saya buat surah Yasin ya ibu-ibu pergi berjalan pergi Kelang. Itulah kata tadi kan rombongannya kan meriah betul kan. Jadi ibu-ibu alhamdulillah kita dah buat 3. Okey, semenjak saya berhenti kerja kita dah buat khusus atau seminar ibu-ibu. Satu seminar untuk haid, knowing your haid. Yang kedua surah Yasin. Yang ketiga surah Al-Fatihah. So yang terkini surah Al-Fatihah tu 4 jam ibu-ibu, daripada pukul 9 sampai pukul 2. Tapi itu pun diorang kata habis pada majlis kan kita buatlah muhasabah ibu-ibu postmortem. Dia kata tak cukup masa ustazah, tak cukup masa. Padahal 7 ayat ibu-ibu. Punyalah dahsyat surah Al-Fatihah. Itu pun masih lagi tak kenyang lagi ya. Rohani kita belajar tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi ibu-ibu orang bayar yuran RM49 ibu-ibu dapat buku kami cetak, nota tu ada cetakan. Tapi ibu-ibu hari ni kami bercadang begini. Buku tu kami jual RM10, tapi kita bagi free video 4 jam pun, nak tak? Jadi ibu-ibu boleh buka, kita pakai YouTube. Tapi bukan YouTube yang umum, kena dapat link pada saya. Siapa yang nak, nanti kena bagi nombor telefon. So saya akan hantar link YouTube tu. So dia 4 jam tapi dia ada 3 video lah. Dan video yang pertama, video talaki surah Fatihah, Ustaz bagi ijazah yang bersambung sanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam program tu kita ada juga dekat video tu. Lepas tu yang 2 lagi tu adalah untuk tadabbur surah Al-Fatihah. Bukunya ibu-ibu dah dapat, boleh rujuk nota tersebut. Memang ada yang kata kena buat seri kedua dan sebagainya. Tapi kita cuba dulu setakat ni, iaitu next program ibu-ibu insya-Allah kita akan buat tadabbur ayatul kursi. Kan kalau surah yang azam, surah agung, jawapannya apa ibu-ibu? Dalam Quran apa surah yang agung? Al-Fatihah lah. Dia digelar sebagai suratul azim. Ayat yang agung? Yes, ayat kursi. Dan ayat kursi Masya Allah dengan ayat perlindungan, ayat hakikat ketuhanan ibu-ibu. Dahsyat sangat. Jadi ibu-ibu insya-Allah kita akan masuk semua sekali ibu-ibu dengan khasiat-khasiat. Kalau pergi Yasin, apa khasiat Yasin? Surah Al-Fatihah, apa khasiat surah Al-Fatihah? So kita dah pergi hari itu dalam surah Al-Fatihah. Itulah juga ayat ibu-ibu kalau kita sakit yang kita baca, dia disebut sebagai Asy-Syafiyah. Kalau kita ada hajat, baca 40 kali ibu-ibu surah Al-Fatihah dengan satu hajat. Lepas tu kalau kita ada masalah ibu-ibu, Al-Fatihah juga. Al-Fatihah membuka kita keluar daripada masalah tadi. Masya Allah. Nanti ayat kursi pun kita buat. Cuma tarikhnya ibu-ibu saya belum dapat. Kita akan meeting hari Ahad ni, insyaAllah kita akan umumkan kemudian. Jadi siapa yang nak, insyaAllah kalau ada bukunya. Kalau tak ada, next program lah kita akan bawa bukunya. InsyaAllah lah saja ada ke tak ingat. Tak pernah ingat. Sebab tadi saya dah letak ada 10 biji dekat surau yang pertama. Jadi diorang pun kata, oh ustazah jauh betul. Orang yang datang kena bayar 49. Kan? Ini dapat RM10, dapat semua sekali. Tapi tak sama dah ibu-ibu. Kan? Yang pergi yang waktu live tu kan, offline tu lain lah. Tapi sekurang-kurangnya ibu-ibu boleh dapat. Dan kalau ada persoalan boleh tanya balik. Boleh tanya. Kalau tak faham ke apa boleh tanya. Baik ibu-ibu. Dan yang kedua, kami ada delima Yaman. Ibu-ibu tak pernah makan kan? Saya dengan ibu-ibu baru lagi. Jadi delima Yaman ni tahun lepas dah ada. Samalah, dia musim dia setahun sekali. Setahun sekali delima Yaman datang lagi. Macam hari raya ibu-ibu, setahun sekali dia. Dia ada dalam hujung-hujung tahun macam ni. Dahsyatnya ibu-ibu 2 minggu baru sampai daripada kontena. Dan kami menunggu ni lama dah. Sampai-sampai ibu-ibu dah gudang dah kosong dah. Licin ibu-ibu macam kepala bapak mentuaku juga. Licin dah apa ibu-ibu, tak ada dah. Ada pada kami ada lagi stok sikit. Apa bestnya ibu-ibu? Dia besar dan dia merah. Dia tidak masam sangat. Biasa delima ni sebenarnya sifat dia masam. Tapi dia tak masam sangat. Dia manis lebih daripada masam tu. Yang ketiga ibu-ibu, dia punya biji dia lembut.
Khasiat the liver dia adalah pada lembut dia punya biji dia tu. Kalau biasa kita makan dalam biji dia tu keras, kita buang biji dia tu, apa khasiat dia? Jadi yang Yaman punya ni biji dia lembut. Jadi ibu-ibu boleh makan sekali. Boleh makan sekali khasiat pada biji dia. Jadi ibu-ibu siapa yang nak sekotak, kita ada 8 kotak je hari ni. Kotak boleh kongsi-kongsi lebih murah. Satu kotak RM70. Maaf untuk kita katakan kalau habis stok ya. Jadi kami akan cari stok siapa yang ada. Tapi orang akan up harga ibu-ibu. Jadi kami akan jual RM120 satu kotak. Siapa nak ambil, tak nak dah. Tapi hari ini masih lagi stok yang lama. Bukan yang lama tahun lepas ni tak. Stok yang kami dapat daripada awal, daripada gudang. Yang ini RM70. Kalau ibu-ibu nak boleh kongsi. Dia ikut pada berat. Berat 4.5 kilo. Jadi bijinya kalau dia kecil sikit tu ada 11. Kalau ada besar sikit 10. Gitu. Jadi ibu-ibu tengoklah. Kalau nak asing-asing nak bahagi-bahagi tu, kongsi-kongsi tu, 4 biji seorang, 5 biji seorang, 5-5 ataupun 6-5. Tengoklah. Nak 3 orang pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kalau siapa nak beli loose boleh. Loose kalau besar tu 10 lah. Kalau kecil sangat kami jual 8. Kalau loose sebiji. Tapi lebih jimat saya cakap tu, lebih jimat kalau pakai kotak kongsi-kongsi. Okay, ada 8 kotak je kat depan tu. Dan kita ada yang terbaru ibu-ibu, minyak saffron. Ni pun dia macam nak viral ibu-ibu, minyak saffron. Saffron tu dia adalah herba kan. Minyak dia ibu-ibu masuk dalam mulut, ibu-ibu kemam dia. Lepas tu dah 2-3 10 saat begitu terus telan. Dia bagus untuk asma. Siapa yang banyak kahak ibu-ibu sangat bagus. Kita ni batuk sebab lendir tu. Batuk sesama dia kait yang sama. Akhirnya bila ada dia turun dekat paru kita. Dan kalau siapa makan saffron, minyak saffron tu lagi cepat ibu-ibu dia akan bawa keluar kahak tu. Dan dia betulkan kita punya hormon ya. Jauhkan kita daripada Alzheimer. Kesian saya tengok orang kalau kena Alzheimer, Allahu Akbar kan. Solat dia tak payah cerita lah, dah hilang dah. Ingatan tu dah tak berapa dah ni kan. Jadi kita usaha ibu-ibu. Makanan sunnah Masya Allah ibu-ibu, dia menjadikan kita ibu-ibu kurang kebergantungan kepada hospital. Ya, kita tengok hospital tumbuh macam cendawan. Dalam hospital tu dia kata ni bukan hospital lagi dah, ni hospital plus hotel. Betul tak? Sebenarnya dia nak suruh kita datang hospital ibu-ibu. Dia charge banyak-banyak satu hari sampai RM600 dia punya ward, duduk satu ward hari. Jadi sebenarnya kalau kita nak berjalan lah ibu-ibu kan. Buat apa nak berjalan dekat hospital. Jadi makanan sunnah insya-Allah mengurangkan kebergantungan kita kepada perubatan-perubatan yang ada ibu-ibu, yang kadang-kadang kita jadi makin sakit lah. Saya pun dah umur 40 ibu-ibu, saya pun dah alami dah kehidupan ni kan. Kita tengok kalau daripada dulu makan ni kan, contoh minyak zaitun ibu-ibu. Kalau kita makan minyak zaitun, insya-Allah tak kena buasi. Betul tak? Buasi sebab apa? Orang kena buasi ibu-ibu sebab dia kurang minum air. Sebab patu tahi dia keras, jadi sebelit, patu dia pun teran. Bila dia teran, dia keluar lah. Lama-lama jadi berdarah. Bila dah berdarah ibu-ibu, dah terkeluar, maka kena potong. Sebab saya pun orang yang dah pernah kena operate ibu-ibu. Saya kata, ya Allah, dulu-dulu tak tahu kan minyak zaitun, ya, tak tahu saffron. Ini semua melancarkan kita punya ni pembuangan. Gam Arab ibu-ibu, usus dibetulkan. Ya, untuk diabetik. Sebab diabetik kadang-kadang pencernaan kita tak betul, maka dia akan masuk dekat dalam darah. Jadi duduk dekat dalam buah pinggang dan sebagainya. Jadi cuba ibu-ibu amal dengan sunnah. Dia kadang-kadang ibu-ibu ni dia beli je, lepas tu tak makan kat mulut. Saya tahu ibu-ibu. Dia memang beli-beli, lepas tu dekat rumah tu kan. Ustazah, dia sampai berapa tahun ni dia expired. Dia dah 5 tahun dah. Minyak 2 tahun je ibu-ibu. Jadi makan. Biar dapat dia punya manfaat dia. Inilah, duduk kat meja pagi-pagi dalam pokok gigi tu ibu-ibu, settlekan sunnah dulu. Lepas sunnah baru ibu-ibu setengah jam tu selang pula baru makan ubat doktor. Dah makan nasi sikit apa semua tu, baru makan ubat doktor. Tu dia punya
Kalau nak bagi kita, jangan terlupalah makanan sunat letak kat meja biar nampak. Kalau saya suka yang botol kecil-kecil, jadi senang tongkak je macam tu. Kalau yang besar-besar sangat kadang-kadang terpaksa simpan kat dapur kan. Ni depan mata ibu nampak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Dan kita pun ada ikan kacang, semua buah-buahan, dan kita ada buah-buahan kering sekarang ibu-ibu. Ada halia, siapa yang banyak sangat berangin badan tu, makanlah halia kami. Halia tu dijadikan dry fruit. Nenas ibu-ibu, nenas pun tinggi dia punya kalau orang tu ada kaut apa, memang bagus untuk makan nenas, tapi dia dah keringkan lah. Kalau siapa nak berjalan memang hilang ngantuk ibu-ibu. Masya Allah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Kita jumpa lagi. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.